Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 1? Cikgu harap murid tahun 1 dalam keadaan sihat-sihat ya. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek sains tahun 1. Hari ini sama-sama kita buat penyemakan hasil kerja rumah kamu di muka surat 49 dan 50 di bawah tajuk objek menyerap air. Okey, jom kita baca sama-sama adakah hasil kerja rumah kamu tu yang kamu buat sendiri betul ataupun tidak. Okey, sama-sama kita bincang ya. Dalam masa yang sama, kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 72 dan 73 di mana ada maklumat yang kita boleh gunakan untuk kita buat jawapan ya. Okey, jom kita lihat sama-sama adakah jawapan kamu betul ataupun tidak. Kita baca sama-sama. Penyerapan. Objek menyerap air. Warnakan objek yang menyerap air. Di sini dibagi 6 objek. Jadi kamu pilihlah yang mana satu objek menyerap air. Kalau yang menyerap air tu kamu warnakan. Okey, yang pertama kertas. Serap air ataupun tidak? Pernah tak kamu ambil kertas, kamu lap meja rumah kamu? Ada tak? Ya, sebenarnya kertas ni boleh menyerap air, tetapi hanya sedikit sahaja kertas ni boleh menyerap air. Jadi jawapannya betul lah, boleh menyerap air. Jadi kamu warnakan. Okey, di sini cikgu warnakan tapi hanya asas je lah. Nanti kamu warnakan elok di dalam buku kamu ya. Kalau kamu dah jawab betul, tahniah lah. Okey, ini Okey, yang kedua guli. Guli ni menyerap air ataupun tidak? Tidak. Jadi guli ni tidak menyerap air. Jadi kamu tak perlu warnakan. Okey, sapu tangan. Siapa boleh jawab? Ya, betul. Sapu tangan menyerap air sebab dia dibuat daripada cotton ataupun benang-benang kan. Jadi dia boleh menyerap air lah. Kalau kamu sapu je tangan kamu yang tengah basah, muka kamu yang tengah basah berpeluh. Jadi bila kamu lap, peluh pun tak ada. Jadi air pun di muka kamu pun tak ada. Ataupun air yang ada di tangan kamu pun kering. Jadi sebenarnya sapu tangan ni boleh menyerap air. Okey, jadi kamu warnakan lah. Warnakan elok. Ini cikgu contoh je lah. Warnakan cikgu sebagai tanda je. Okey. Mainan plastik. Mainan plastik ni menyerap air ataupun tidak? Kamu sebenarnya kamu boleh test dekat rumah kamu tu. Kalau kamu ada mainan plastik macam ni, kamu boleh letak dalam air. Kamu tengok dia menyerap air ataupun tak. Ataupun kamu ambil je mainan plastik ni, tangan kamu yang basah tu kamu lap ataupun sapu. Adakah air tu ada ataupun tidak? Kalau air tu masih lagi ada di tapak tangan, bermaksud mainan plastik tu bukan objek yang menyerap air. Tapi secara teorinya memang tak menyerap air lah. Kalau kamu nak buat eksperimen pun tak ada masalah. Boleh buat ataupun boleh cuba di rumah. Jadi mainan plastik tak boleh menyerap air. Jadi tak perlu warnakan. Klik kertas. Ya, klik kertas pun sama, tidak menyerap air. Tuala. Tuala ni menyerap air atau tak? Mesti kamu tahu. Ya, betul. Tuala menyerap air. Kalau tak, buat apa kamu nak gunakan selepas mandi? Bila kamu mandi kan kamu guna tuala. Jadi bila kamu lap badan, kering. Macam kamu nak mandi sebelum pergi sekolah. Pagi-pagi kamu dah ambil towel ataupun tuala, lap badan kamu selepas mandi. Jadi kering lah. Jadi tuala boleh menyerap air. Okey, maknanya ada 3 objek saja boleh menyerap air. Kertas, sapu tangan, tuala. Okey, jom kita pergi pada muka surat 50. Saya padam dulu. Okey, muka surat 50. Ni dia sebuah eksperimen. Sebenarnya kamu boleh buat dekat rumah. Cuma tukar sahaja bahan ataupun alat. Contoh, kalau kamu nak tukar macam bika ni tak ada di rumah kan. Jadi kamu guna bekas lain lah. Gelas ke apa. Kamu boleh cuba. Okey, tak apa, kita boleh baca. Serap air atau tidak? Alat dan bahan. Gelang getah, kain lap, kertas, sudu besi, penyepit, air berwarna, bika sama saiz, jam randik. Kalau dekat makmal sains memang lengkap lah. Tapi kamu boleh buat eksperimen di rumah bersama ibu bapa ke, adik-beradik ke, tak ada masalah. Janji pengawasan ibu
apa-apa. Okey, langkah-langkah dia macam mana kita nak uji. Isi bika dengan air berwarna. Pastikan paras air berwarna dalam setiap bika adalah sama. Okey, kamu bancuh dulu ataupun buat larutan air berwarna. Kemudian kamu masukkan air ke dalam 3 bika ni ataupun 3 gelas ke sama aras ataupun sama rata ataupun sama banyak. Tuang sama banyak. Okey, nombor 2, masukkan objek-objek ke dalam bika. Okey, objek yang kita nak uji ni serap air ataupun tidak ni adalah seperti kain, kertas, gelang getah, sudu. Mesti 4 objek ni mesti ada dekat rumah kamu. Jadi kamu boleh test lah. Kamu boleh uji. Takkan tak ada kain kan? Ambil lah kain apa-apa, kain sapu tangan ke, tak ada masalah. Kertas ni kamu ambil lah kertas A4 ke, kertas buku, helai yang tak guna je, kamu boleh guna. Gelang getah ni kamu dah bisa tengok yang awak ikat plastik ke, kertas ataupun bungkusan nasi, tak ada masalah. Sudu, mesti kamu kenal. Sudu pun boleh, sudu garfu ke ataupun sudu camca ke, tak ada masalah. Okey. Selepas masukkan objek-objek tadi ke dalam bika. Kemudian selepas 60 saat, keluarkan objek-objek tersebut daripada bika dengan menggunakan penyepit. Kalau ada penyepit goreng pisang ke apa rumah kamu tu, boleh gunakan, tak ada masalah. Kemudian lukiskan paras air selepas objek dikeluarkan ke dalam jadual di bawah. Lekapkan jadual pemerhatian di bawah. Okey, jadi bila kita dah letakkan objek serap air ataupun tidak ni ke dalam 4 bekas ataupun bika, jadi kamu boleh lihat. Boleh lihatlah hasilnya. Okey, yang pertama, kalau kita letak gelang getah kan, kita letak gelang getah. Jadi bila kamu letak gelang getah tu dalam masa 60 saat, kamu ambil balik. Agak-agak getah tu boleh menyerap air ke tidak? Ya, betul. Gelang getah tidak boleh menyerap air. Jadi dia punya paras air tu masih sama. Kalau dekat awal ni macam ni bacaan dia, yang dekat akhir pun macam tu lah juga. Okey, sorry. Cikgu colorkan ini. Jadi paras air pun sama. Tak ada berubah. Ni paras air. Mana awal pun di starting takkan bergerak bila letak gelang getah ni. Kalau kita ambil selepas 60 saat pun masih sama lagi. Jadi paras air tidak berubah lah. Jadi menyerap air ataupun tidak? Tidak. Kalau tak menyerap air, tak perlu tanda betul. Tak perlu. Okey, kain lap. Kadang kita letak dalam bika ni ataupun dalam bekas yang kamu uji tu, agak-agak airnya akan menyerap ke tak? Ya, betul. Maknanya kain lap menyerap. Bila kain lap menyerap, maksudnya banyak tak dia menyerap air? Mesti lebih banyak sebab biasanya kain lap ni tebal. Jadi kemungkinan lah dia punya akhirnya bacaannya dekat sini lah kita letak. Sebab apa? Sebab paras air yang sama level tu kira dah menyerap kepada kain lap. Sepatutnya di sini kan, patutnya sama aras. Bila dah masukkan kain ni, kamu angkat, mesti paras airnya menurun. Maknanya menyerap air ke tidak? Ya, betul. Kain lap menyerap air. Okey, tanda betul. Semula. Okey, kertas resit. Kalau kertas resit ni menyerap air ke tak selepas 60 saat kita angkat daripada bekas ni ataupun bika ni? Ya, kertas resit ni sebenarnya dia boleh menyerap air tetapi sedikit. Dia tidak sebanyak kain lap lah. Jadi paras air ni mesti ada kurang sikit. Bukan sama. Kalau kurang kamu ukur mungkin di sini je. Rendah sikit. Okey, maknanya menyerap air lah, cuma sedikit, tak sebanyak kain lap. Jadi kertas resit menyerap air. Sebenarnya kamu gantilah kertas apa pun tak ada masalah. Kertas surat khabar ke kertas A4 ke, tak ada masalah. Okey, sudu besi. Sudu besi menyerap air ataupun tidak? Tidak. Kalau sudu besi menyerap air, kalau kamu minum sup ke, kamu suap kuah ke, mestilah kering kan. Jadi sudu kalau kita minum air apa-apa pun ataupun kita letak kuah, kita boleh makan macam tu je. Tak berubah. Jadi cecairnya ataupun air ke ataupun sup pun tidak menyerap pada sudu. Jadi sudu memang tak mungkin menyerap air. Jadi paras airnya masih sama. Kalau kita angkat, sama. Dia macam gelang getah juga, dia tak menyerap air. Jadi buat sama. Maaf ya.
Nanti kamu buat lakaran sama ya, sebab cikgu lukis ni tak berapa accurate lah. Okey, ni sama sama aras. Yang gelar kertas pun sama. Yang berubah hanya kain lap dengan kertas resit. Kain lap lebih banyak sebab dia tebal. Dia kain kan. Dia lebih menyerap air daripada kertas. Kalau kertas ni sikit sahaja. Okey. Setakat itu sajalah penerangan cikgu. Untuk cikgu boleh kongsikan, cikgu harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, kamu ulang lagi video ni. InsyaAllah kalau kamu masih tak faham, boleh bertanya pada guru kelas kamu. Okey, setakat itu sajalah untuk penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu harap anda semua rajin belajar. Okey, sekian. Terima kasih.